Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Thumma amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Ilmul Iman yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid bin Aziz Az-Zindani hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hari ini insya-Allah kita ada sedikit kita paparan lah di depan ni. Kita kalau ikutkan, kita dah habis tajuk, belum habis lagi, kita masih lagi dalam tajuk dalil-dalil akli yang membuktikan kewujudan Allah SWT. Antara dalil akli yang kita boleh gunakan untuk membuktikan kewujudan Allah Ta'ala adalah dengan cara yang Allah suruh kita. Antaranya benda yang Allah suruh kita apa? Allah suruh kita berfikir mengenai kejadian Allah, berfikir mengenai ciptaan Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW bagi tahu kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah mengenai kejadian Allah, tapi jangan berfikir tentang Allah. Nanti kita pening. Kita fikir tentang Allah, nanti kan kita takkan sampai, akal kita takkan tercapai. Tapi dengan ciptaan-ciptaan Allah kita boleh fikir sebab kita nampak. Jadi antara contoh benda yang kita nak ajak fikirkan hari ini adalah yang kita nak bagi untuk hari ini lah. Kalau kita tengok tertib kita nak berdakwah menggunakan kaedah iman. Kaedah iman ni kaedah yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Macam mana Allah SWT ajar kita untuk berdakwah menggunakan iman. Kita mulakan dengan iman. Awalnya Allah SWT meyakinkan wujudnya Tuhan dulu. Awalnya Allah akan meyakinkan kita wujudnya Tuhan. Jadi ini kita dah cerita panjang. Macam mana kalau tak ada Tuhan. Hari tu kita dah tunjuk sekali yang gambar pasu bunga tu kan. Akal yang waras bila dia nampak satu-satu benda, dia akan kata benda ni mesti ada pencipta dia. Kita hari ni nampak meja, kita akan kata mesti ada tukang kayu, tukang buat meja. Logik kita sendiri pun akan fikir macam tu. Jadi tak pernah logik manusia ni, sehebat-hebat logik manusia, kalau kita kata ilmu logik ni diasaskan dari zaman Greek, orang Greek pun percaya wujudnya Tuhan. Sebab logik manusia ni tak boleh terima satu benda tu dia wujud tanpa pencipta. Jadi itu yang pertama, kita nak yakinkan wujudnya Tuhan. Selepas kita dah yakinkan wujudnya Tuhan, kita nak cerita bahawa Tuhan mempunyai sifat kesempurnaan. Ini yang kita akan cerita dalam Al-Asma' wa Sifat nanti kemudian. Tapi kita nak katakan semua sifat-sifat yang baik adalah sifat Allah SWT, dan semua sifat-sifat yang buruk mesti bukan sifat Allah SWT. Contohnya adil. Adil ni sifat yang baik ke tak? Baik. Jadi bila baik kita mesti kata Allah ni maha adil. Zalim ni sifat yang baik ke tak? Tak baik. Mesti kita kata Allah tu takkan berlaku zalim. Jadi benda ni benda yang akan ditunjukkan oleh Allah SWT bahawa Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Lepas kita dah percaya dah Tuhan tu ada sifat kesempurnaan, kita pergi ke fasa seterusnya, iaitu Tuhan. Antara kesempurnaan Allah adalah bila Allah ciptakan kita. Ni bukan ciptakan saja-saja. Kalau tak sempurna lah. Jadi Tuhan ni dia maha berkuasa dan maha bijaksana. Bila dia maha bijaksana, dia tak buat benda yang sia-sia. Jadi takkanlah Tuhan buat satu benda tu sia-sia, tak ada guna. Jadi Tuhan buat manusia ni ada tujuan, ada risalah yang nak disuruh. Kita lakukan, kita laksanakan. Jadi takkan Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan suruh kita buat kita tanpa apa-apa dia suruh. Mestilah ada risalah, ada dia punya arahan yang untuk kita laksanakan. Bila kita dah yakin Tuhan ada risalah untuk kita, macam mana cara Tuhan nak bagi tahu kita apa risalah itu? Macam mana Tuhan nak bagi tahu kita apa tugas tu? Jadi sifat Allah juga, kalau kita kata Allah tu maha sempurna, maha adil, dia takkan mengazab satu-satu makhluk tu kalau makhluk tu tak tahu apa benda nak kena buat. Jadi makhluk tu mesti dia kena tahu apa nak kena buat. Bila dia tak buat, barulah dia panggil makhluk tu ingkar. Jadi macam mana Allah nak bagi tahu kepada kita? Dengan cara Allah hantarkan kita Rasul. Tapi ada satu masalah, bahawa Rasul ni dia manusia biasa. Rasul ni adalah manusia biasa. Sepanjang zaman daripada mula, Rasul ni adalah manusia. Sampai kan di zaman-zaman kenabian dulu, daripada zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad kita sendiri, apabila dia orang jumpa dengan Rasul, dia kata
Ma li hadzal rasul dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah ceritakan, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa Rasul ni makan juga apa yang kita makan, dan dia juga berjalan pergi ke pasar. Dia kata, kenapa Rasul ni macam kita orang juga? Kenapa Allah tak turunkan malaikat kepada kita? Jadi macam mana Allah nak buat? Macam mana kita nak kata, oh, manusia mari siapa-siapa datang mengaku jadi Rasul, lepas tu dia kata, oh, kena percaya lah, sebab Allah utuskan semua manusia je jadi aku manusia, kau kena percaya aku ni Rasul. Macam mana nak buat macam tu? Jadi Allah ni maha bijaksana. Bila kita kata Allah mempunyai sifat kesempurnaan, mestilah untuk Allah bagi kita percaya bahawa itu Rasul, Allah akan bagikan Rasul tu membawa bukti. Rasul mesti bawa bukti yang dia tu Rasul. Okey, lepas Rasul dah bawa bukti tu, kita pun percaya bahawa Rasul tu adalah Rasul. Apa yang kita kena buat? Antara bukti yang Rasulullah SAW bawa adalah Al-Quran yang ada sampai ke hari ini. Al-Quran tu adalah bukti. Al-Quran tu adalah bukti kerasulan, antara bukti kerasulan, dan Al-Quran tu juga adalah risalah yang Allah nak kita laksanakan di atas muka bumi ini. Al-Quran tu adalah risalah kita. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran tu juga adalah bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita dah percaya Al-Quran tu kitab risalah, apa yang kita kena buat? Kita percaya juga Al-Quran tu kitab yang syumul. Apa syumul tu? Syumul tu maksud dia lengkap dan menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan kita. Jadi Al-Quran ni dia bukan cakap benda-benda dekat masjid je, tak. Al-Quran cakap benda dekat luar masjid juga. Al-Quran cakap benda yang dekat rumah juga. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah At-Talaq, surah talak, surah cerai. Jadi urusan-urusan keluarga pun ada diceritakan dalam Al-Quran. Jadi surah At-Talaq ni cerita panjang semua sekali, nak cerita tentang cara-cara nak menceraikan isteri. Jadi Al-Quran dia bukan sahaja bercakap tentang benda yang berlaku dalam masjid, tetapi dia bercakap dalam semua aspek kehidupan. Dalam bahasa Arabnya dinamakan syumul. Lepas dah percaya Al-Quran kitab yang syumul, apa kita kena buat? Dah habis cerita percaya macam tu, jadi Rasulullah SAW dah percaya benda ni, sahabat-sahabat semua dah percaya kepada Rasul, habis semua balik tidur? Tak. Apa yang kena buat? Kena ajak kepada risalah tu. Akhir sekali kita kena ajak kepada risalah yang kita percaya tu. Sebab antara suruhan Allah SWT dalam Al-Quran, kitab risalah yang ada di tangan kita sekarang ni, adalah Allah suruh kita sampaikan. Okay. Dalam ayat ni, dalam surah Al-Hadid ayat 25, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dan kami utuskan rasul-rasul kami dengan bayinat ni maksud dia bukti. Bayinat ni maksud dia bukti. Pada zaman dahulu, dia orang belum guna lagi istilah mukjizat. Kalau hari ni kita kata mukjizat kan, oh nampak sikit benda-benda hebat, kita kata oh mukjizat. Zaman Rasulullah SAW belum popular lagi istilah mukjizat. Dia orang lebih popular istilah bayinat. Dan istilah bayinat ni juga adalah istilah yang ada dalam Al-Quran. Bila Allah kata walaqad arsalna rusulana bil bayinat. Bayinat tu nun tu panjang tapi dia memang eja macam tu dalam Al-Quran, dia eja nun ta macam tu. Walaqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'humul kitab. Dan kami turunkan bersama mereka kitab. Jadi Rasulullah ada bukti dan Rasulullah ada juga kitab. Jadi menunjukkan kata bukti tidak semestinya melalui Al-Quran. Tak semestinya bukti itu dekat Quran saja. Jadi bukti kenabian Nabi SAW dan juga bukti kewujudan Allah dan kebenaran Islam boleh jadi datang daripada luar Al-Quran. Sebab Allah kata, kami utuskan Rasul kami dengan bukti dan kami turunkan bersama mereka kitab. Menunjukkan ke kitab benda lain, bukti benda lain. Wa anzalna ma'humul kitab. Kitab tu dia je macam tu juga. Nampak? Ta tu sepatutnya panjang. Ta tu sepatutnya panjang tapi dia je, nampak tu? Ta tu sepatutnya panjang tapi dia je kaf, ta, ba, macam tu. Ya. Jadi wa anzalna ma'humul kitab, maksud kitab kat situ adalah satu kitab lah. Kalau kaf, ta, ba tanpa alif, tanpa panjang, dia akan dibaca kutub. Kutub ni maksud dia banyak kitab. Itu beza antara, beza tulisan pun dah bawa beza maksud. Bukan sekat beza baris. Wal mizan, dan juga mizan. Mizan ni apa mizan?
Mizan, apa maksud mizan? Kita pun sebut juga kadang-kadang. Kita kata nanti di akhirat nanti kita akan ditimbang di atas mizan. Mizan tu apa? Mizan tu neraca. Mizan tu adalah neraca ataupun timbangan. Allah turunkan kitab, Allah hantar Rasulullah. Bersama Rasulullah ada bukti. Dan juga Allah turunkan kitab. Bersama kitab Allah turunkan juga mizan. Allah turunkan neraca. Apa itu neraca? Neraca itu adalah pertimbangan. Macam mana kita nak timbang satu benda tu betul ke tak betul? Macam mana nak timbang? Allah kurniakan kebijaksanaan, kebijaksanaan, kefahaman. Tak semua orang ada kefahaman ni. Tapi kalau orang tu belajar, dia akan faham. Itu benda yang boleh dipelajari. Okey. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia berdiri dengan adil. Agar manusia berdiri dengan adil. Jadi maksud perkataan qist, qist tu kat sini, liyaquman nasu bil qist, maksud perkataan qistun tu adalah adil. Agar manusia berdiri dengan adil. Ni antara ayat yang Allah ceritakan bahawa tujuan penurunan Al-Quran, Allah hantar bersama Rasul dengan bukti. Mari kita berfikir tentang satu makhluk Allah. Satu makhluk Allah yang sebenarnya ada di sekeliling kita setiap hari. Apa makhluk tu? Apa makhluk yang ada di sekeliling kita? Kat mana-mana pun akan ada benda tu. Makhluk itu adalah atom. Tahu atom? Atom ni apa? Atom ni adalah sekecil-kecil benda. Semua benda dalam sekeliling kita ni adalah titik-titik atom tu jadi banyak sampai membentuk benda. Contoh saya kata plastik. Plastik ni dia sebenarnya titik-titik benda sampailah dia jadi bentuk macam ni. Jadi benda yang titik-titik kecil itu sangat kecil. Nak tengok tu kena gunakan mikroskop. Benda tu dinamakan atom. Atom ni benda yang sangat kecil. Jadi ni gambar atom ni macam ni. Kalau kita besarkan lebih kurang gambar dia macam ni. Macam mana manusia mula tahu kata wujudnya atom? Dalam semua benda ni ada atom. Plastik, kaca, kayu, semua benda ada atom. Benda yang hidup ke benda tak hidup. Kalau benda hidup, sel kita panggil. Benda hidup ni sel. Macam kulit kita ni, kecil-kecil benda tu ada sel. Kalau tengok guna mikroskop memang nampak. Asas macam mana manusia boleh tahu kewujudan atom ni, ataupun semua benda ni kecil-kecil dia adalah atom. Dalam bahasa Arab orang sebut zarah. Dalam bahasa Arab orang sebut zarah lah. Tapi dalam Al-Quran bila Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, zarah kat situ maksud dia biji sawi, benda lain. Moden, zaman moden baru orang gunakan istilah zarah tu untuk atom ni. Jadi asas dia bila? Pada akhir tahun 1500, mikroskop pertama direkodkan dalam buku sejarah, dicipta di Netherlands. Netherlands ni Belanda ke? Netherlands ni Belanda lah lebih kurang. 1500 ni 1500 Masihi. Maksud dia tahun berapa hijrah? Kita hari ni lebih kurang tahun 2000 lah. Tahun 2000-an. Kita tahun 2000-an. Tahun hijrah berapa? 1400-an. Jadi beza kita dengan tahun hijrah lebih kurang 500 ataupun 600 tahun. Betul tak? Jadi kalau tahun Masihi 1500, tahun hijrah berapa? Lebih kurang tahun 1000. Tahun 1000 hijrah barulah manusia berjaya mencipta mikroskop. Tahun 1000 hijrah. Tahun 1000 hijrah barulah berjaya direka mikroskop. 1511 Alfonso masuk Melaka. Tu kena belajar sejarah pula. 1511 Alfonso mula menjajakkan kaki di tanah Melayu, di Melaka. Tu awal penjajahan di Malaysia ni. Pada awal tahun 1800 pula, maksud dia lebih kurang tahun 1300 hijrah, John Dalton, antara saintis yang pertama yang guna istilah unsur. Unsur ni maksud dia atom ni ada banyak jenis. Ada atom kayu, ada atom plastik, ada atom kaca, ada atom macam-macam atom lah. Ada atom untuk angin, udara kan, oksigen, air. Jadi banyak sangat atom ni. Jadi John Dalton menggunakan istilah banyak-banyak benda ni, dia gunakan istilah unsur, ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut elemen. Elemen. Elemen ni dalam bahasa Melayu unsur lah. Itu tahun 1800. Tahun 1827, lebih kurang 27 tahun selepas tahun 1800, ahli botani. Botani ni saintis dalam bidang pertanian. Saintis dalam bidang pertanian, Robert Brown nama dia.
Robert Brown pertama kali menerangkan bahawa sebenarnya dalam atom tu ada pula nukleus. Nukleus tu apa? Tu yang warna-warni tu, yang biru merah tu, orang panggil nukleus. Nukleus ni benda tengah-tengah lah, dia panggil nukleus. Nukleus ni benda yang duduk kat tengah, dia panggil nukleus. Jadi yang tengah-tengah tu rupanya bergerak. Jadi Robert Brown lah orang yang pertama yang kata sebenarnya tengah-tengah tu bergerak, bukannya dia duduk saja. Nampak tak? Dalam 1000 tahun selepas zaman Nabi SAW, tak ada siapa pernah tahu kewujudan atom ni. Tak ada siapa pernah nampak atom ni. Tambah pula nak tahu atom tu bergerak-gerak. Tapi 1300 tahun selepas daripada zaman Nabi SAW, barulah orang tahu bahawa atom ni bergerak-gerak. Inilah dia gambar John Dalton. Ni gambar John Dalton. Tengok dia buat muka fikir tu. Ni gambar Robert Brown. Ini contoh mikroskop pada zaman dulu. Kita kalau hari ni mudah lah, kalau kita pergi dekat hospital nak cek darah ke kan, nak cek lah apa-apa, cek kulit ke apa, nanti dia akan ambil sikit sampel darah tu, dia titik dekat atas kaca tu, dia akan letak bawah, nampak macam teropong tu, tapi dia tengok ke bawah, dia tengok ke depan, jadi dia tengok ke bawah. Ni zaman dulu punya, tahun 1670. Masih lagi menggunakan cahaya minyak tanah, oil lamp. Dia gunakan cahaya minyak tanah. Jadi dia kena ada cahaya minyak tanah untuk bagi benda tu cerah, baru nampak. Ini tahun 1670. Maksud dia lebih kurang tahun 1100 Hijrah. Dah 1100 tahun selepas zaman Nabi, barulah orang boleh cipta macam ni. Belum boleh cipta macam sekarang lagi, tak tepat sangat. Nukleus atom, siapa yang pertama yang berjaya menjadikan nukleus atom tu satu, dia berjaya menemui nukleus atom tu sebenarnya lagi kecil daripada atom. Atom tu dah kecil dah, nukleus atom tu lagi kecil. Tahun 1911. Ni nama dia Ernest Rutherford. Ni dia gambar dia. Jadi ini adalah kesinambungan daripada penemuan elektron daripada J.J. Thomson. Ni semua sekali cerita pasal asal usul penemuan atom. Ini kalau kita tengok jadual berkala unsur. Ini jadual berkala unsur. Orang yang belajar sains dia akan jumpa benda ni. Kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur ni, saja saya ambil yang gambar warna-warna sikit. Tengok gambar tu warna-warna kan. Paling banyak warna apa kat situ? Paling banyak warna kuning. Warna kuning tu apa? Dia tulis itu transition metal. Metal ni apa? Metal. Metal tak tahu metal. 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 Metal ni besi lah. Metal ni besi. Bukan metal lagu tu lagu metal lah, rock, bukan lah. Metal ni besi. Yang kuning banyak-banyak tu adalah besi. Yang warna hijau pun besi juga. Yang warna biru pun besi juga. Yang warna purple apa? Warna purple lah, warna purple pun besi juga. Jadi kesimpulan dia, kebanyakan unsur yang ada dekat, yang telah ditemui oleh saintis-saintis ni kebanyakannya besi. Kebanyakan unsur yang telah ditemui oleh saintis adalah besi. Maksudnya dia kata dalam banyak-banyak benda yang ada dekat atas muka bumi ni, kebanyakan benda adalah besi. Bukan kebanyakan bendanya plastik. Dalam bumi kita ni kebanyakannya benda tu besi. Ini nak bandingkan antara saiz bumi. Bumi yang mana tu? Bumi yang ni bumi yang kecil ni. Ni bumi. Kita duduk kat sini lah, titik ni. Kita duduk kecil besar tu, lepas tu kita pun tak ikut apa Allah suruh. Ni ada. Ni matahari ni. Matahari yang punya besar macam ni, sekelip mata je boleh bakar bumi ni. Itu pun kita masih lagi tak ikut arahan Allah SWT. Punyalah kecil. Ini matahari. Lebih kurang gambar matahari. Tak pernah orang pergi dekat-dekat ambil gambar, terbakar awal. Saya nak tanya soalan sikit kat sini. Ini gambar ni semua sekali, ini adalah sistem kita, sistem suria. Kita panggil sistem suria sebab kita ikut matahari. Bumi ni dia ikut matahari. Matahari pergi depan, dia pun ikut je belakang. Jadi bumi ikut matahari. Kita namakan sistem kita semua sekali, planet-planet yang ada dalam sistem kita ni dinamakan sistem suria, sistem matahari lah lebih kurang. Suria tu matahari. Jadi kita dinamakan sistem suria. Dalam sistem suria ni berapa tahun dah? Soalan saya ni, berapa tahun dah sebenarnya umur matahari dengan umur bumi ni? Dah berapa tahun dah? Siapa tahu? Kalau dalam buku Bible dia kata umur bumi ni 4000 tahun. 4000 tahun. Buku Bible tu dia kata bumi ni umur dia 4000 tahun. Sebab apa dia kata 4000 tahun? Dia kata Nabi Isa lahir 2000 tahun dah, tambah lagi 2000 tahun. Mudah. Kata Nabi Isa lahir dah 2000 tahun dah. Mudah.
Sedangkan saintis kata pokok bila dia orang tebang, kita boleh ukur dia punya umur kan. Bila kaji pokok tu sebenarnya dah wujud lebih daripada 4,000 tahun. Spesies pokok tu dah ada lebih daripada 4,000 tahun. Jadi dah nampak sangat tak betul lah Bible tu. Tapi dalam Al-Quran tak ada cerita lah benda ni. Kalau Al-Quran ada cerita macam buku sains. Sebab Al-Quran ni bukan buku sains. Al-Quran ni adalah kitab risalah. Tapi Al-Quran dia nak bagi sikit kita ilmu untuk membuktikan kebenaran risalah tu. Jadi matahari ni dengan bumi sekali, umur dia adalah 4,5 bilion tahun. Bilion ni lagi besar daripada juta. Bilion lagi besar dari juta, bukan 4.5 juta. Tapi 4.5 bilion tahun. Ni umur matahari dan juga umur bumi sekali. Umur sistem kita ni. Maksud dia, zaman Nabi SAW manalah ada orang tahu umur bumi ni berapa, tak ada siapa tahu. Tambah pula orang sebelum zaman Nabi pun lagilah tak tahu apa. Mikroskop pun tak buat lagi. Tak ada siapa tahu umur bumi ni 4.5 bilion tahun. Tak ada siapa yang umur dia panjang macam tu, tak ada. Jadi bila kita kata tak tahu, lagilah dia orang tak tahu apa benda yang ada dekat dalam matahari tu. Dalam sistem kita ni, termasuk dekat bumi ni, dalam sistem kita kat bumi ni, kebanyakannya bila kita balik semula kepada unsur-unsur tadi yang dalam jadual warna-warni tadi tu kan, kebanyakannya 98% adalah gas hidrogen. Kebanyakannya di sekeliling kita ni, kebanyakannya adalah hidrogen. Hidrogen ni gas lah. Sebab bumi kita ni kebanyakannya gas. Kita tak ada jalan sikit terantuk, tak ada. Sebab dia gas. Dia tu gas. Hidrogen, kebanyakannya hidrogen 98%. Hidrogen 74%, helium 24%. Itu gas. Baki lagi 2% saja sebenarnya. 2% je. Baki lagi 2% je benda-benda yang banyak-banyak tadi dalam jadual tadi. Kita kata apa yang paling banyak? Yang paling banyak adalah besi. Tapi besi itu sebenarnya mewakili 2% sahaja daripada isi kandungan bumi ni. Hidrogen dengan helium pula adalah unsur yang ringan. Dia ringan. Sebab tu kalau gas helium ni orang buat isi dalam belon. Kalau kita pergi pasar malam, anak-anak minat belon tu sebab dia terbang-terbang. Dia tertarik tengok, kenapa belon tu tak jatuh sebab belon tu dia isi gas helium. Gas helium ni ringan sangat. Dia ringan. Bila dia ringan, dia terapung. Dia terapung, nak banding dengan oksigen, dia lagi ringan. Jadi unsur ni, bila kita nak bandingkan dengan 2% lagi unsur-unsur yang 2% tu besi adalah unsur berat. Besi ni kan nak dibandingkan dengan gas, boleh lawan ke? Tak boleh lawan. Gas nak lawan dengan besi macam mana? Besi ni keras. Sebab tu orang yang ikut music metal ni keras kan. Muzik dia pun keras. Sebab besi ni keras. Jadi tak boleh nak lawan. Bila tak boleh nak lawan, macam mana cara kalau kita tengok berapa suhu matahari berapa suhu matahari, lebih kurang 15 juta darjah Celsius. Air panas pun baru 100 darjah Celsius. Air panas yang kita dah habis melecur tangan habis semua tu baru 100. Suhu matahari 15 juta darjah Celsius. Ini kalau kita tengok tengah-tengah matahari. Kalau tengok permukaan matahari, lebih kurang 5,000 darjah Celsius. Ini pula keratan rentas bumi. Berapa suhu bumi pula? Bumi kalau dekat atas sekali macam kita lah, suhu dia lebih kurang 30-40 kan. Hari ni panas sikit sebab hujan sekejap. Kalau hujan lama sikit mungkin sejuk sikit. Dalam matahari yang paling dalam sekali tu apa? 6,400. Jadi 6,000 dengan 5,000 lah. Lebih kurang sama dengan suhu ataupun panas ni matahari. Ni gambar bumi kalau kita belah. Dalam dia lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Macam mana saintis kata satu-satu atom tu terbentuk, satu-satu unsur tu terbentuk? Dia kata, saintis kata sebenarnya unsur-unsur yang ada sekeliling kita ni dia terbentuk daripada benda yang sama je, iaitu gas helium dengan gas hidrogen. Sebab benda tu paling banyak yang ada atas muka bumi ni pun. Contohnya air ni adalah gabungan di antara gas hidrogen dengan gas oksigen. Dia pun jadilah cecair. Sebenarnya dia gabungan gas kan? Air ni sebenarnya gabungan gas, dua jenis gas. Gabungkan dua gas tu, hidrogen campur dengan oksigen, dia akan membentuk air. Jadi air ni adalah gabungan antara benda yang paling banyak ada atas muka bumi ni, iaitu hidrogen.
Jadi bila saintis dia nak kira, sebenarnya ada video tapi saya tak tunjuk lah. Boleh tunjuk sikit lah. Tak apalah, tak tunjuk sebab panjang video tu. Bila saintis kata kita nak buat satu-satu gas ni, dia kata nak buat gas ni, nak buat satu-satu benda dekat atas muka bumi ni, boleh gabungkan di antara gas-gas. Tapi bila dia susun semua sekali, kalau kita tengok dalam jadual tadi kan, ni atas sekali belah kiri tu H kan, atas sekali belah kiri nombor 1, tu H. H tu maksud dia hidrogen. Atas sekali belah kanan pula He. He tu maksud dia helium. Inilah dia gas yang paling banyak atas muka bumi ni. Jadi saintis kata bila tambah nombor 1 dengan nombor 2 dapat nombor 3, lepas tu tambah dapat nombor 4, tambah dapat nombor 5, tambah lagi dapat nombor 6, macam tu. Senang je, tambah dapat nombor 6, dapat nombor 7, dapat nombor 8, 9, 10, 11 semua sekali. Tapi bila dia orang sampai ke nombor 26, mana nombor 26? Ni nombor 26. Bila dia sampai kat nombor 26 ni, saintis terberhenti. Sebab apa dia terberhenti? Dia kata apa? Nombor 26 ni susah nak buat. Sebab apa susah nak buat? Sebab nak buat nombor 26 ni, yang pertama, dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi. Suhu dia lebih panas daripada kerak bumi, daripada dalam bumi ni. Dalam bumi lebih kurang 6,000 darjah Celsius. Dia lagi tinggi daripada 6,000. Kita kata kat matahari kot. Bukan, lagi tinggi daripada suhu dalam matahari. 15 juta tu tak cukup nak buat nombor nombor 26 ni. Bila nombor 26 tak boleh buat, dia tak boleh nak sambung 27, 8 semua ni sampai habis, tak boleh nak buat. Dia kata, saintis kata tak boleh nak buat benda-benda semua ni. Jadi nombor 26 ni sebenarnya apa dia? Fe tu sebenarnya apa? Fe tu sebenarnya besi lah. Besi ni tak boleh dibuat, saintis kata. Sebab dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Tak boleh buat kat bumi, tak boleh buat kat matahari. Memang tak boleh buat. Sebab dia sangat tinggi. Tapi saintis pelik, kenapa banyak sangat besi dekat atas bumi? Kan kita nak buat apa-apa besi ni lah, grill ni buat daripada besi. Kan ada banyak besi atas muka bumi ni. Jadi saintis kata sebenarnya 4.5 bilion tahun yang lalu, sewaktu pembentukan bumi, masa bumi ni baru nak jadi, baru nak terbentuk, masa itulah besi ni turun daripada langit, bercantum dengan bumi, bercantum dengan tanah semua sekali ni, jadilah planet bumi. Jadi dia kata besi ni sebenarnya berasal daripada atas langit. Itu kesimpulan dia. Sebab apa? Sebab dia kata tak mungkin buat dekat bumi ni. Sebab bumi ni hanya suhu dia 6,000 darjah Celsius. Dia kata nak buat besi tu lebih kurang 4 trilion, tak ingat dia punya ni, tapi memang beza dia tu sangat tinggi lah untuk buat suhu, untuk buat besi tu. Jadi besi ni tak boleh dibuat dekat bumi. Dia kata sebenarnya masa pembentukan bumi, masa tu besi ni turun dari langit dan bercantum dengan planet bumi. Dia melekat macam magnet lah. Jadi itu je yang saintis boleh simpulkan. Bila dah macam tu, kita nak tanya soalan. Ada tak siapa-siapa tahu benda ni? Sebelum wujudnya mikroskop, sebelum wujudnya benda ni, ada tak orang tahu bahawa besi ni sebenarnya datang dari langit? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab zaman Nabi dulu, orang ambil besi daripada mana? Kita nak cari besi, kita buat apa? Melombong. Melombong ni maksud dia apa? Gali lah. Gali dalam tanah. Orang daripada dulu ingat besi ni datang daripada dalam tanah. Tapi saintis kata sebenarnya besi ni bukan berasal daripada dalam tanah. Dia berasal daripada langit, daripada angkasa lepas. Jadi bila dia pergi, contohlah Allah SWT kadang-kadang Allah lepaskan meteor. Allah lepaskan meteor daripada langit. Contohnya dalam gambar ni. Ni contoh meteor yang jatuh daripada langit. Meteor pertama yang orang pernah jumpa adalah dekat negara nama dia Namibia. Meteor tu berat dia 60 tan. Meteor ni maksud dia, kita sebut taik bintang lah. Taik bintang ni jatuh dari langit. Jadi saintis pergi kat taik bintang tu, saintis nak tengok apa dia taik bintang ni. Rupa-rupanya taik bintang tu 100% besi. Taik bintang tu rupanya 100% besi. Tapi jarang taik bintang turun. Kadang-kadang je dia turun. Kadang-kadang dia terlepas masuk ke permukaan bumi ni. Tapi bila dia jatuh, bila saintis pergi, saintis kaji, tengok-tengok rupanya semuanya kuantiti dia, kandungan taik bintang ni rupanya besi. Sebab saintis kata rupa-rupanya besi ni adalah asal daripada
Bintang-bintang yang dah lama dah meletup, bila dia meletup, serpihan-serpihan dia tu jatuh kat bumi. Tapi serpihan yang kecil lah, sebab bintang-bintang kat luar besar-besar. Tengok matahari tadi, kan besar sangat kan, nak banding dengan bumi. Kalau dia pecah je, satu titik daripada matahari tu pun dah besar bumi dah. Jadi kalau tak percaya, boleh pergi dekat Museum London, Museum Negara London. Museum Negara London, ada yang kat bawah tu, yang gambar bawah tu, meteor ataupun tek bintang yang ditemui pada tahun 1783. Dia jumpa dekat Argentina, tapi biasalah British dia ambil bawa pergi London, letak dekat museum sana. Memang meteor tu kandungannya 100% besi. Okey, habis cerita pasal besi ya. Habis cerita pasal atom. Sekarang ni saya nak tanya soalan lah. Apa kena mengena semua ni dengan Al-Quran? Apa kena mengena semua ni dengan Al-Quran? Kita bukan tengah kelas saya ni. Kita tengah kuliah maghrib. Kuliah maghrib kat masjid pula, tapi cerita pasal sains, pelik betul. Apa ustaz ni Jadi apa kena mengenanya dengan Al-Quran? Mari kita baca balik ayat tadi. Sebenarnya kita dah tunjuk dah ayat ni tadi. Allah kata apa? Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat. Dalam surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami utuskan rasul-rasul kami dengan bukti. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga neraca, agar manusia berdiri dengan adil. Adil apa dalam bahasa Arab? Tadi sebut dah, al-qist. Bil qisti tu, ni maksud dia adil. Jadi nampak terjemahan dekat atas gambar ni tak cukup. Baru sampai dekat perkataan bil qisti, agar manusia berdiri dengan adil, supaya manusia boleh menilai dengan adil. Saya nak tanya satu soalan. Surah Hadid ni, sebab apa nama dia surah Hadid? Apa maksud Hadid tu? Hadid tu sebenarnya maksud dia besi. Allah sambung lagi ayat tu, wa anzalnal hadid. Wa anzalnal hadid. Apa maksud wa anzalnal hadid? Dan kami turunkan besi. Dan kami turunkan besi. Perkataan nuzul maksud dia apa? Turun. Tetapi kalau kita baca tafsir, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dalam tafsir dia, tafsir Al-Quran Al-Azim, dia kata wa anzalna ni maksud dia wa ja'alna. Dia kata anzalna ni maksud dia menjadikan. Al-Imam Syaukani rahimahullah, dalam tafsir dia Fathul Qadir, dia kata anzalna ni maksud dia turun. Anzalna ni maksud dia turun. Nuzul ni maksud dia turun. Kita duk buat sambut berdegar-degar nuzul Quran. Nuzul tu apa? Nuzul Quran tu Al-Quran turun kan? Nuzul tu maksud dia turun. Wa anzalnal hadid maksud dia Al-Quran turun, bukan Al-Quran jadi. Jadi bila Allah kata wa anzalnal hadid, dan yang peliknya ayat ni tak ada kena-mengena dengan surah ni. Surah ni tengah cerita mengenai, surah Hadid ni tengah cerita mengenai macam mana cara nak berdakwah dan juga apa sifat-sifat Rasul. Tak ada kena-mengena dengan besi langsung. Tiba-tiba Allah kaitkan satu perkataan, iaitu perkataan besi. Pelik juga. Tapi kita dah tengok tadi, selepas 1300 ke 1800 tahun selepas Masihi, barulah orang boleh tahu bahawa sebenarnya besi itu bukan berasal daripada dalam tanah, tapi besi itu berasal daripada langit. Jadi kalau Al-Quran ni tak betul, Al-Quran ni rekaan seorang manusia bernama Muhammad, manusia biasa pergi pasar macam tu, direka sahaja-sahaja, dari mana datangnya pengetahuan bahawa besi itu turun dari langit? Ini kita boleh tanya soalan kepada orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Mana awak tahu? Macam mana Muhammad ni boleh tahu bahawa besi ni turun dari langit? Al-Quran ni bukan baru reka hari ni. Al-Quran telah dihafaz oleh berjuta-juta, setiap kurun berjuta-juta orang yang hafal Quran. Maksud dia Al-Quran ni susah kalau kita nak tipu. Imam baca salah tu, dalam makmum tu 10 orang boleh betul kan? Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, semua orang kata Ar-Rahmanir Rahim. Sebab apa? Semua orang hafal. Al-Quran ni dah beribu-ribu tahun, dah 1400 tahun dihafal. Maksud dia Al-Quran ni bukan baru direka hari ni, bukan baru direka semalam, bukan baru direka 100 tahun lepas, tapi dah 1400 tahun dihafal sebiji-sebiji macam tu. Bismillahirrahmanirrahim, macam itulah Al-Quran telah dihafal sejak 1400 tahun. Sebab itulah kita yakin Al-Quran ni datang daripada Allah SWT. Tapi kalau Al-Quran ni direka oleh Nabi Muhammad, dari mana datangnya pengetahuan bahawa besi ni turun daripada 1400 tahun dulu? Dari mana datang Jadi tidak ada satu penjelasan yang lebih logik daripada kalau kita nak jawab bahawa hanya Tuhan yang menciptakan bumi ni sahajalah yang memberitahu kepada Rasulnya.
iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa besi itu turun dari langit. Jadi besi itu sendiri telah membuktikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari mana besi itu? Daripada Al-Quran. Al-Quran cerita, saintis kaji, tengok betul. Jadi ini dinamakan dalam istilah ulama, dinamakan al-i'jaz fauqa al-i'jaz. Mukjizat di atas mukjizat. Sebab apa mukjizat di atas mukjizat? Sebab ulama-ulama dulu tak boleh nak bayangkan macam mana besi turun daripada langit. Tak boleh nak bayangkan. Tapi ada seorang tabi'in. Ingat lagi tabi'in tu siapa? Tabi'in tu kata apa? Aku percaya dengan Al-Quran sebut sebiji-sebiji. Tak kira lah penemuan macam mana pun, kalau Al-Quran kata turun, aku percaya turun. Al-Quran kata keluar, aku kata keluar. Aku takkan takwilkan perkataan turun tu kepada benda lain. Jadi dia kata kalau orang jumpa macam mana pun, aku percaya dengan ni. Okay. Orang jumpa macam mana pun, aku akan percaya macam ni. Tetapi selepas 1000 tahun selepas daripada kata-kata tabi'in tu, rupa-rupanya memang betul. Maksud turun di sini memang turun. Bukan maksud dia jadi. Jadi wallahu alam, kita bagi peluang kepada Azan. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke akhirnya, macam mana Al-Quran membuktikan kenabian Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Jadi maha benarlah Allah SWT apabila Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 53, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di ufuk. Ufuk ni apa ufuk? Ufuk ni angkasa. Semua benda sekeliling kita ni namakan ufuk. Fil afaq wa fi anfusihim, dan dalam diri kita sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sampailah mereka ni jelas annahul haqq, bahawa apa yang datang daripada Nabi Muhammad itu adalah benar, adalah hak. Jadi apabila Allah kata macam ni, saya doakan kita semua sekali, apabila kita baca Al-Quran, kita dengar hadis daripada Nabi SAW, kita beriman dengan dia macam tu. Kita beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis macam tu. Jadi tak perlu kita nak susah-susah kata benda, melainkan kalau benda tu untuk kita amalkan. Kalau kita nak amalkan, kalau kita tak faham, payah. Tapi kalau benda tu bukan untuk kita amalkan, macam ni, Allah kata Allah turunkan besi. Ada apa-apa amalan yang kita kena laksanakan bila besi turun? Tak ada apa-apa amalan kan? Bila tak ada amalan, kita tak perlu susah-susah. Percaya sudah, beriman, habis cerita. Tapi kalau benda nak diamalkan, wa aqimus salah, Allah kata dirikanlah solat. Oh, solat tu kalau ikut bahasa doa. Macam mana pula nak diri doa, berdiri doa? Susah juga nak faham. Memerlukan kepada fahaman. Jadi memerlukan kepada Nabi SAW menerangkan kita macam mana cara untuk kita solat. Tapi dalam benda-benda keimanan, dalam benda-benda akidah, benda-benda macam ni, cukuplah kita beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kalau tak, dia jadi macam isu anzalnal hadid. Macam mana Allah kata Allah turunkan besi, akhirnya kita ingat apa maksud turun besi ni? Ingat turun apa? Jadi akhirnya pada hari ini barulah kita tahu bahawa yang sebenarnya turun tu maksud turun, tak ada maksud lain. Jadi wallahu alam, kita cukup sampai di sini. Kita tangguhkan dulu dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaban lihumumina wa ghubumina. Dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.